lidah dan di hati. Sebelum kita dapat menghayati nama-nama Allah dalam kehidupan, ada beberapa prasyarat yang perlu kita imani dan yakini dan pegang sekuat-kuatnya. Sekiranya tidak, kita akan menjadi keliru dan ia menjadi sangat sukar. Di antara ayat yang ingin kita membawa kita renung pada malam ini adalah surah Mukminun ayat 78 hingga 80 yang membawa maksud, dan dialah yang menciptakan bagimu pendengaran, penglihatan dan hati. Kalau-kalau manusia lupa, mungkin manusia merasakan dialah yang menciptakan pendengarannya. Sebab itulah dia gunakan pendengarannya sewenang-wenangnya. Dia lupa bahawa pendengaran itu dicipta oleh Allah Ya Sami' yang Maha Mendengar. Diberikan sedikit keupayaan mendengar kepada kita agar kita mendengar kalam-kalamnya, mendengar perintah-perintahnya, mendengar larangan-larangannya, mendengar tazkirah ulama-ulama. Kalau kita lupa, bukan kita yang mencipta mata kita, tetapi Allah Ya Basirlah yang Maha Melihat, memberi sedikit penglihatan kepada kita. Dengan penglihatan itu, kita diminta untuk merenung kebesaran Allah di sebalik alam dan memuji-memuji Allah. Janganlah hanya melihat matahari, tetapi lihatlah Allah Ya Nur, yang mencipta matahari itu yang sesungguhnya memancarkan cahaya ke bumi. Ketika kita melihat langit yang begitu luas, janganlah hanya memuji langit, tetapi pujilah Allah Ya Wasi', yang Maha Luas, yang menciptakan keluasan langit. Ketika kita melihat keindahan alam ini, jangan dipuji alam itu, tetapi pencipta alam itu, Allahumma Ya Badi', yang Maha mencipta keindahan. Barulah jiwa ini mampu mengagumi Allah. Barulah jiwa ini ketika rukuk dan sujud mampu menyatakan agungmu Allah Ya Azim. Hebatnya mu Allah menciptakan alam buana ini. Tetapi sekiranya tidak mampu melihat akan kebesaran dan nama-nama Allah di sebalik alam, hanya mampu melihat dengan mata zahir, tetapi mata hati tertutup, maka tidak mampu melihat akan sifat-sifatnya. Bagaimana mungkin tidak untuk membesarkannya, untuk meninggikannya, mengagungkannya, tanpa mampu melihat akan kebesaran, ketinggian dan keagungannya di alam buana ini. Dan Allah mengingatkan kepada kita, kalau kita lupa, bahawa dialah yang menciptakan kepada kita hati. Hati diciptakan untuk satu tujuan sahaja, iaitu untuk mencintai Allah Ya Wadud, yang Maha Pencinta. Sekiranya kita meletakkan cinta manusia, cinta dunia, cinta jawatan dalam jiwa kita, maka Allah letak di luar, kerana hati ini tidak boleh berkongsi. Sebab itulah ketika manusia meletakkan cinta suami, cinta isteri, cinta jawatan dan dunia di hati, Allah di luar daripada hatinya, maka dia tidak mampu berkorban untuk Allah. Kalimah inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin merupakan kalimah yang dusta, kerana hanya berkata dengan lidah, tetapi dalam kehidupan sehariannya bukanlah kehidupanku untukmu Allah, matiku untukmu Allah, tetapi hidup untuk kepentingan diriku sendiri. Kerana kita tidak mengetahui bahawa hati ini tempat untuk cinta dan kasih Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud. Diletaknya cinta manusia di sini. Ketika Allah mengambil manusia itu, maka jiwa yang meletakkan manusia di sini akan seumpama berdarah dihiris oleh pisau yang sangat tajam. Itulah penderitaan demi penderitaan yang akan dirasai oleh orang yang menyalahgunakan hatinya, mencintai makhluk yang fana, mencintai dunia yang sebenarnya fata morgana yang tidak wujud. Amat sedikitlah yang bersyukur, yang menggunakan pendengaran untuk mendengar kalam Allah, kebaikan
yang menggunakan penglihatan untuk melihat keindahan ciptaan Allah, menggunakan hati untuk mengasihi, mencintai Allah. Dan Allah ya Khaliqlah yang menciptakan, dia ya Jami' yang meramaikan di muka bumi ini, dan kepadanya lah kamu akan dihimpunkan. Allah ya Ba'is yang maha membangkitkan, akan membangkitkan kita semua. Kita semua dibangkitkan, bertemu dengan Allah yang Musi yang maha menghitung di hari perhitungan. Akan diserahkan buku catatan amal yang dicatat setiap saat di belah kanan dan kiri. Berapa ramai orang yang terhijab bahawa ada malaikat yang mencatat, yang menjadi alat Allah yang Musi, yang setiap saat merakam mencatat perbuatan kita, percakapan kita. Kita akan bertemu dengan Allah yang Hasib, yang akan menghisap, akan menimbang amal kita. Kita akan bertemu dengan Allah di padang mahsyar, di titian sirat, di persimpangan neraka dan syurga. Mungkinkah pintu neraka dibuka untuk kita atau pintu syurga dibuka untuk kita? Belum tentu. Sesungguhnya nama kita tidak ada dalam senarai nama yang dijamin oleh Allah masuk syurga. Belum pasti lagi di neraka itu tidak ada rumah untuk kita. Setiap hari jenguklah dalam neraka itu dengan pandangan mata hatimu. Entah-entah ada rumahmu di sana. Sesungguhnya rumah di neraka itu rumahnya penuh dengan ular kalajengking yang berbisa. Bantal tilam dan selimutnya daripada api yang membakar. Minumannya daripada darah, nanah, air besi mendidih yang menghancur luluhkan. Makanannya daripada buah zakum yang berduri yang menghancur luluhkan. Itulah Allah yang muntakim, yang maha keras siksaan. Ramai orang yang bersantai di atas muka bumi ini, berehat-rehat menangguh-nangguh amal solehnya, seumpama dia sudah pasti menjadi ahli syurga, seumpama dia sudah selamat daripada bakaran api neraka. Berehat-rehat di hadapan TV, bersukaria, lupa kepada bekalan-bekalan yang akan dibawa di alam akhirat. Dia yang muhyi yang menghidupkan kamu. Dia yang mumit yang akan mematikan kamu. Dia yang barik yang mengatur pertukaran malam dan siang. Apakah kamu tidak berfikir tentangnya? Malam ini kita nak membawa perkongsian bagaimana apakah yang dimaksudkan berfikir dalam ayat ini. Dalam penghayatan Asmaul Husna, berfikir di sini ialah berzikir dan merenung. Menyebut-nyebut nama Allah dan merenung sifat-sifat Allah di sebalik alam. Sebagai contoh, ketika kita lalu di jalan raya, kita melihat aksiden. Maka tidakkah kamu berfikir yang aksiden itu adalah kemudaratan daripada Allah Yaddaru? Yaddaru yang menciptakan kemudaratan itu. Tidakkah kamu berfikir yang peristiwa aksiden itu adalah ciptaan Allah yang Khaliq, yang Barik, yang Musawwir untuk membawa kamu dekat kepada Allah? Tidakkah kamu berfikir aksiden itu mungkinkah hukuman Allah yang Hakam yang menghukum kamu di atas kelalaian kamu? Itulah dia berfikir, mencari sifat Allah, merenung diri akan apakah peringatan-peringatan Allah kepada kita. Penghayatan Asmaul Husna tidak akan lengkap tanpa surah Al-Anfal ayat 17. Kerana ayat ini mengajar kita melihat dengan mata hati. Kerana sejak kecil kita belajar, tak pernah belajar melihat dengan mata hati. Hanya mampu melihat dengan mata zahir. Bagaimana mungkin seorang dapat mengasihi, mencintai, merindui Allah ketika sejak kecil dia melihat hanya ibunya, hanya bapanya yang menyayanginya, yang mencium dan membelainya? Di mana Allah? Di mana Allah dalam hidupku? Bagaimana dia mahu rukuk dan sujud kepada Allah dalam keadaan dia hanya melihat ibu dan bapanya yang mencintai, membelainya, memberikan segala-gala kepadanya? Itulah kita selama ini terhijab. Maka kita bermohon pada malam ini kepada Allah yang Fattah, yang maha membuka.
Bukalah hijab yang menghijab hati kita selama ini, bahawa ibu bapa kita itu hanya alat Allah ya Rahman ya Rahim, yang mengalirkan kasih sayang Allah ya Rahman ya Rahim kepada anak-anaknya. Bukan ibu bapa itu pengasih penyayang pada hakikatnya, tetapi Allah ya Rahman ya Rahim lah yang pengasih penyayang. Itulah yang dinyatakan di dalam ayat ini. Maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Allah yang mumitlah yang membunuh mereka, yang mematikan mereka. Bagaimana mungkin seorang manusia yang tidak berdaya mampu membunuh seorang manusia yang lain? Tidak mungkin. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya upaya sedikit pun bagi manusia itu, melainkan bersandarkan kepada daya upaya Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Nak membuka kelopak mata pun dia tidak berdaya. Nak mendekuk jantungnya sendiri pun dia tidak berdaya. Untuk melangkah selangkah pun dia tidak berdaya. Bagaimana mungkin dia nak membunuh seorang manusia? Melainkan diberikan daya itu oleh Allah. Dalam surah Al-Hadid ayat 4 juga, kita diminta untuk memegang ayat ini dalam ayat yang akhir, yang mafhumnya, dan dia bersama kamu di mana sahaja kamu berada. Ada orang yang setiap tahun ke umrah mencari Allah di Baitullah, seumpama Allah tidak ada di Malaysia. Tetapi ramai juga yang tidak berjumpa Allah di sana. Kerana untuk berjumpa Allah ketika umrah dan haji, dia kena kembali kepada hakikat ihram. Ihram itu adalah pakaian kain kafan, pakaian seorang pengemis dan seorang abdi. Datang kepada Allah meninggalkan ilmunya, menyerahkan kembali ilmu Allah yang alim, yang hakim, yang rasyid kepada Tuan punyanya. Datang sebagai hamba yang jahil. Seorang hartawan kena menyerahkan kembali hartanya kepada Allah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni. Datang menghadap Allah dengan penuh kefakiran. Barulah dibuka pintu oleh Allah untuk mendekatkan diri kepadanya. Berapa ramai orang yang datang untuk mencari Allah di Baitullah, mendabik dada membawa jawatan kebesaran harta benda dan ilmunya. Sedangkan hakikat ihram itu, Allah nak kita kembali kepadanya sebagai seorang yang sebenar-benar abdi. Ingat, Allah itu berada di mana-mana. Di sini, di rumah, di dapur, di pasar, di pejabat. Berapa ramai orang yang ke pejabat, dia paskat, dia tinggal Allah di luar. Aku tak memerlukanmu Allah, itulah umpamanya. Masuk ke pejabat dengan merasa dirilah yang melakukan, dengan kehebatan dirilah dia menguruskan kerjanya. Tidak dimulakan dengan doa, tidak memerlukan Allah. Maka syaitanlah yang menemaninya sepanjang pekerjaannya. Itulah yang berlaku, umpat mengumpat, caci memaki, tikam menikam di dalam pejabat. Surah Kahf ayat 16 mengingatkan kepada kita, jangan kamu lupa, Allah itu dekat denganmu, lebih dekat dari urat lehermu. Kenapa mencari yang jauh? Suami pun jauh daripada isteri, isteri pun jauh daripada suami. Sedangkan Allah itu dekat dengan kita, lebih dekat dari urat leher kita. Menunggu-nunggu. Dia sami' menunggu-nunggu kita berbicara dengannya, merintih merayu kepadanya. Dia ya basir, sentiasa memandang kita, melihat kita, menziarahi kita. Kenapa mencari yang jauh? Berbicara dengannya, luahkan segala-gala kepadanya. Dan surah Al-A'raf ayat 180, Allah mengingatkan bahawa dia ada nama. Dia ada Asmaul Husna. Dia ingin dirayu, dia ingin dirintih, dia ingin diseru, dia ingin dipanggil. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut-nyebut namanya. Berapa ramai orang yang dalam hidupnya merayu kepada manusia ketika dia susah. Berapa ramai isteri merayu kepada suaminya, suami merayu kepada istrinya, tetapi tidak tahu merayu kepada Allah dengan menyebut-nyebut namanya. InsyaAllah pada malam ini kita akan berkongsi teknik bagaimana untuk menyeru-nyeru nama Allah dalam
bicara kita, permohonan-permohonan kita kepada Allah. Kita akan masuk dalam beberapa nama pengenalan pada malam ini, berkenalan dengan Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Kemudian saya akan tunjukkan aplikasi dalam kehidupan. Tetapi aplikasi dalam kehidupan ini mungkin akan menjangkau nama-nama yang lain juga. Kerana dalam kehidupan kita ini, tidak lain dan tidak bukan adalah proses mengenal Allah semata-mata. Ketika Allah ingin memperkenalkan dia, Ya Qabid, yang maha menyempitkan, maka didatangkan peristiwa-peristiwa kesempitan. Maka orang yang mengenal Allah Ya Qabid ketika disempitkan, dia akan berkata, aku redha dan rela ya Allah dengan kesempitan ini. Sesungguhnya kesempitan ini adalah datang darimu, kerana kasih dan sayangmu kepadaku ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Dan dia akan berkata, Allah Ya Basit, tidak ada siapa yang boleh melapangkanku melainkanmu ya Allah Ya Basit, yang maha melapangkan. Itulah proses kehidupan manusia. Mari kita berkenalan siapa dia Ya Rahman secara sepintas lalu. Allah Ya Rahman yang maha pengasih, pemurah dan maha belas kasihan, maha memberi rahmat. Dia menabur kasih kepada semua makhluk di dunia ini, walaupun manusia tidak menyembahnya, walaupun manusia tidak mengucap terima kasih kepadanya, walaupun manusia tidak meminta kepadanya. Lihatlah orang kafir di luar sana, tidak beriman, tidak rokok sujud kepada Allah, tetapi mereka mendapat kehidupan bukan? Mereka mendapat makan minum bukan? Mendapat kenderaan bukan? Rumah bukan? Pekerjaan, keuntungan perniagaan. Siapa yang memberi? Allah Ya Rahman. Dia tidak kira orang menyembahnya atau tidak. Binatang, dalam ulat, dalam batu pun dapat makanan. Burung yang terbang pun dapat makanan. Pokok-pokok mendapat siraman airnya. Semua dapat. Bangun pagi kita tak pernah minta, ya Allah degupkan jantungku, aku ingin hidup hari ini. Alirkan darah dalam saliran darahku, tak pernah minta, tetapi terus didegupkan jantung. Terus dialirkan darah dalam saliran darah kita. Dia Ya Rahman bukan? Ada lagi yang tak cukup? Nikmat manakah yang belum cukup lagi untukmu sujud dan rokok kepadanya? Mata ini kalau dikira nilai ringgitnya, tidak ada nilai. Hatta orang nak jual 10 juta pun sebelah mata tak akan dijual, kerana sangat bernilai. Tetapi diberi percuma oleh Allah Ya Rahman, mata itu pun digunakan untuk mendapat kemarahan Allah. Lidah diberi keupayaan berkata-kata, tak perlu bayar. Tetapi lidah ini yang disuruh Allah untuk berzikir, menyebut-nyebut namanya, digunakan untuk mendatangkan kemarahannya semula. Wajarkah itu? Maka ingat, walaupun Allah Ya Rahman ini sifatnya memberi kepada semua makhluk di dunia ini, tetapi untuk orang-orang yang tidak beriman, itu namanya istidraj. Untuk orang beriman, Allah memberi dengan penuh barakah dan redha. Kita akan berkenalan sebentar lagi dengan Allah Ya Rahim. Tidak lengkap kita mengenal Ya Rahman tanpa Ya Rahim. Saya nak mengingatkan bahawa dunia ini, kemewahan ini, seumpama wanita tua yang berkudis, berulat, bernanah, jijik di sisi Allah. Yang dikejar oleh orang kafir itu, dikejar oleh ahli dunia itu, dikejar, itulah dia. Seumpama bangkai, tidak lebih daripada sebelah kepak nyamuk. Seumpama hampas kelapa yang dihamburkan oleh Allah kepada orang bukan Islam, orang tidak beriman, nah ambil. Tetapi ingat, di akhirat tidak ada sedikit pun habuanmu. Maka ada di kalangan orang Islam yang tersilap, disangkakan dunia ini, kemewahan ini dicipta untuknya, maka dia juga bersama-sama mengejar.
hampas itu, mengejar sesuatu yang hina itu, dikejar, diabaikan Allah. Itulah yang berlaku dalam masyarakat kita. Kegelapan, gelap, tidak mengenal yang fana dan yang kekal abadi. Tidak mengenal mutiara dan kaca. Tidak mengenal yang benar dan yang batil. Maka jangan begitu. Orang beriman, Allah ya Rahim menjanjikan syurga. Sabar. Seru sentiasa nama ya Sabur. Gunakan ku kesabaran ya Allah. Di sini bukan tempat mengutip hasil. Di sini bukan tempat berehat, bersantai, berseronok, bermewah. Tetapi di sini tempat bekerja, berbakti, berjuang, meneruskan perjuangan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam membela anak yatim, fakir miskin, orang yang memerlukan. Nun, di sana tempat rehatmu. Sebab itu Allah ya Rahim ketika dia melihat orang beriman sudah tersasar dalam hidupnya, berjalan tersasar menuju jalan ahli duniawi yang destinasinya neraka, maka Allah akan memanggilnya kembali ke jalan syurga. Kerana tempatnya di syurga. Tidak akan dibiarkan orang beriman itu leka dan lalai. Kadang-kadang dipanggilnya dengan cara yang lembut, datang dengan wajah ya Rahman, ya Rahim, ya Latif, ya Halim, ya Rauf. Mari ke masjid. Allah nak memberikan ilmu, cahaya hidayah. Tetapi ramai orang bila dapat SMS, dapat Hambi, tengok banner, berpaling. Tak mau. Di masjid tak dapat duit. Di masjid tak ada harta benda. Ketika manusia degil, tidak mau datang kepada Allah ketika dipanggil dengan cara yang lembut, maka Allah datang dengan wajah Al-Jabbar, Al-Qahar, Al-Hakam, memberi sedikit kepaksaan, penundukan dan hukuman dengan musibah-musibah, ujian kesakitan, ujian keluarga dan sebagainya. Ujian itu adalah tanda kasih Allah ya Rahim kepada kita agar kita kembali di atas jalan syurga, kembali sujud kepada Allah, kembali merintih merayu kepada Allah. Kerana Allah mengetahui manusia ketika dia senang, dia biasanya lalai dengan Allah. Dan dia akan datang kepada Allah ketika ada masalah dan ujian, mencari, menadah tangan, merintih merayu, menangis. Bukankah itu musibah itu tandanya rahmat? Pandanglah dengan mata hatimu. Musibah itu, ujian itu, kesakitan itu bukan bala bencana untuk kita orang beriman. Sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat, para nabi, para ulama diuji demi ujian, demi ujian, demi ujian. Adakah mereka itu orang yang tidak beriman? Adakah mereka itu orang yang jauh daripada Allah? Adakah mereka itu orang yang berdosa? Tidak. Semakin kuat diuji, semakin sayang Allah kepada kita. Semakin sayang Allah kepada kita, semakin diuji. Dia tidak mahu walau sesaat pun kita berpaling daripada memandangnya. Dia tidak mahu walau sesaat pun kita melakukan dosa kepadanya. Tersalah langkah, satu langkah terus diingatkan. Itulah dia Allah ya Rahim. Tidak akan diberinya kemewahan kepada orang beriman di atas muka bumi ini. Dia memberi wang ringgit kepada alat Allah ya Ghani ya Mughni untuk mengalir. Wang ringgit itu tidak boleh dihimpun-himpunkan, harta benda itu tidak boleh dihimpun-himpunkan untuk kepentingan diri sendiri. Kita adalah alat untuk dia mengalir kepada ummah. Sekiranya kamu memegang wang ringgit itu, yang sebahagian besarnya untuk ummah bukan untukmu, dia hanya lalu melaluimu, dia akan menjadi racun kepada dirimu. Di dunia lagi, di akhirat apatah lagi. Imam Ghazali menceritakan dalam kitabnya, orang yang meninggal dunia, meninggalkan himpunan harta benda wang ringgit bertambun-tambun, tidak disedekahkan, tidak dizakatkan, tidak diinfakkan, tidak diwakafkan, akan dikalungkan kepada dirinya dengan kalungan api neraka, na'udzubillah.
berhati-hati dalam menghimpun wang ringgit. Wang ringgit itu ketika usia sudah 40 tahun ke atas. Seumpama kita nak pergi ke Mekah umrah, kita kena convert duit kita RM Malaysia kepada rial. Bawa RM Malaysia, orang tak terima. Macam tu juga harta benda dunia, wang ringgit dunia, kalau tak di-convert kepada infak, sedekah, wakaf, tak boleh ambil di akhirat. Rugi. Bertungkus lumus siang dan malam mengejar harta dunia, tinggal begitu sahaja. Tidak boleh dibawa ke alam kubur, apatah lagi ke alam akhirat. Maka ketika Allah melihat manusia dalam tenggelam, dalam kenikmatan dunia, tipu daya dunia, dia datangkan kesakitan sebagai peringatan. Maka ketika kita sedar bahawa kita terleka terlalai, maka jadikanlah musibah ujian kesakitan itu tanda Allah sayang kasih kepada kita. Datanglah segera kembali sujud kepada Allah, melakukan amal soleh yang kita abaikan selama ini. Dalam penghayatan kehidupan, kita adalah alat Ya Rahman. Kita boleh gabung dengan nama Ya Rahim. Ibu bapa alat Allah Ya Rahman Ya Rahim dalam mengalirkan kasih kepada anak-anaknya. Kasih sayang Allah itu vitamin jiwa. Ketika ibu bapa tidak mengalirkan kasih sayang pada anak-anaknya, anak-anaknya sakit jiwanya. Itulah gejala sosial yang berlaku dalam masyarakat kita. Ibu bapa yang mengejar dunia, mengejar karier, meninggalkan anak-anak di rumah tanpa dididik dan tanpa perhatian dan tanpa kasih sayang. Maka hukumannya adalah anak-anak itu jiwanya sakit dan jauh daripada Allah, tidak mengenal tika sembahyang. Dalam kajian di universiti yang dilaksanakan, 85% pelajar tak solat. Pelajar Islam tidak solat. Dalam satu sampling yang dibuat, 85% tak solat. Kenapa terjadi begini? Kerana dia tidak punya kasih sayang Allah. Alat Allah tadi itu, ayah ibu bapanya mengabaikannya, mengejar dunia yang fana. Maka dia terkapai-kapai mencari kawan-kawannya. Syaitan mengambil peluang, diheretnya di atas jalan neraka. Maka saya menyeru ibu bapa di sini. Kita dikurniakan anak untuk kita alirkan kasih sayang. Nombor satu sekali ialah memperkenalkan dia siapa Allah. Bayangkanlah ibu ayah, kalau besok kita aksiden, tiba-tiba kita mati, anak kita tidak mengenal Allah Ya Razak, maka dia mencari siapa? Dia mencari dan mengemis kepada Abdul Razak, hamba-hamba kepada Allah Ya Razak yang tidak ada daya upaya untuk memberinya apa-apa jua pun. Dia tidak mengenal Allah Ya Wahab yang boleh menolongnya, maka dicarinya Abdul Wahab. Kita tinggalkan anak kita kepada makhluk yang tidak berdaya kerana kita tidak memperkenalkan bahawa dia punya Tuhan, dia punya Allah yang mampu menolongnya setiap saat, setiap ketika. Sujudlah nak kepada Allah. Ibu, ayah akan pergi. Katakan begitu kepada anak-anak kita. Tetapi Allah itu sifatnya Al-Baqi yang maha kekal, tidak akan pernah pergi, akan tetap berada bersamamu nak. Maka sujudlah kepadanya, mendekatkanlah diri kepadanya. Itu yang diajar sepatutnya oleh ibu bapa kepada anak-anak. Tetapi lihatlah masyarakat di luar sana, diberikan wang ringgit kepada anak-anak, tidak diajarkan agama, maka anak-anak itu rosak. Kita adalah alat Ya Rahim dalam mendidik. Sebagaimana Allah mendidik kita, tersilap ditegur, tersilap ditarik balik ke landasan. Begitulah kita, alat Allah Ya Rahim, diberikan sedikit sifat Ar-Rahim untuk kita menyayangi anak-anak kita, orang keliling kita yang di bawah tanggungjawab kita, untuk menegur, mendidik, membimbing mereka. InsyaAllah dengan kita zikir nama Ya Rahman Ya Rahim, tekniknya dalam penghayatan Asmaul Husna ialah sebaiknya selepas solat, zikirlah 40 kali ke 100 kali ke, bilangan itu tidak begitu penting. Kenapa 40 kali? Kerana hati tidak yakin dengan Allah.
40 kali itu ketuk hatimu. Ketuk hati yang tidak yakin ini. Manusia akhir zaman lebih yakin kepada makhluk daripada Allah. Maka Allah itu seperti persangkaan hambanya terhadapnya. Kamu tak minta dengan dia, dia tak memberi kerana kamu tak berharap kepadanya. Kamu lebih berharap kepada orang lain, pergilah. Nescaya kamu akan dikecewakan. Maka tegur anak-anak dengan penuh kasih sayang, zikir ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim. Lepas solat sebaiknya zikir 40 kali, kemudian buat bicara hati. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, alirkan kasih sayang antaraku dan anak-anakku, suamiku, keluargaku ya Allah. Agar dengan kasih sayangmu itu dapat kami tolong menolong, bimbing, membimbing, tegur, menegur, pimpin, memimpin di atas jalan kebenaranmu ya Haq. Jadi saya dimaklumkan ya, untuk tawakuf seketika kerana isyak. Ya. Jadi insya-Allah kita tangguhkan ya, dengan surah Al-Asr dan kita akan sambung selepas isyak insya-Allah.